Pesuruh Jaya British di Malaya, yaitu Sir Gerald Templar pernah menggelar pasukan Sarawak Ranger sebagai pasukan terbaik di dunia dan untuk mana-mana pasukan tentara yang pernah berkhidmat sewaktu zaman darurat di Persekutuan Tanah Melayu suatu ketika dahulu dengan memanggil mereka, The Sarawak Headhunter. Sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe dan butang like untuk membantu saya mengembangkan channel saya ini. Presiden Soekarno suatu ketika dahulu pernah berkata di dalam satu ucapannya, tentara Iban ini datangnya tidak diundang, saat pergi semua bala tenteraku hilang nyawa. Ramai yang bercerai dari badan dan kepala. Mereka sungguh pantas hinggakan tidak terlihat oleh mata manusia. Inilah antara kata-kata yang pernah merujuk kepada Sarawak Rangers yaitu satu pasukan separa tentara yang begitu gagah dengan kepakaran mereka menjejaki musuh serta keberanian mereka yang tiada tolok bandingnya sehinggakan Sarawak Ranger dulu, kini dan selamanya tetap menjadi kebanggaan bangsa Sarawak. Pasukan yang terkenal dengan moto, Agik Hidup Agik Ngelaban, inilah yang akan menjadi siaran informasi sejarah untuk pendengar, yang diberikan tajuk Sejarah Sarawak Ranger. Sarawak Rangers merupakan satu pasukan separa tentara yang telah dibentuk oleh Raja Charles Brooke yaitu Raja kedua negara Sarawak pada Oktober 1862. Pada awal penubuhannya pasukan separa tentara ini telah dianggotai oleh anak tempatan Sarawak berbangsa Iban seramai 32 orang. Mereka telah dipilih hasil daripada pemuafakatan Raja Charles Brooke dengan tuai-tuai rumah etnik Iban yang menyokong kepimpinan keluarga dinasti Brooke di negara Sarawak pada ketika itu. Pemilihan 32 orang ini bukanlah hanya sekadar tangkap muat tetapi etnik Iban 32 orang ini merupakan antara pahlawan etnik Iban yang gagah perkasa serta terkenal dengan selok-belok berperang, yang mewakili kawasan masing-masing. Jadi apabila ada di antara pahlawan Iban yang sememangnya pandai di dalam taktik berperang ini mendapat kepakaran dan sentuhan daripada mereka yang berpengalaman di arena perang modern yang dibawakan khas daripada negara Eropa, maka mereka telah menghasilkan satu pasukan yang mantap. Pada ketika inilah, Raja Charles Brooke telah menggunakan Sarawak Rangers di dalam perang-perang untuk meluaskan empayar jajahan negara Sarawak pada ketika itu bagi melawan mana-mana mereka yang menentang pemerintahan Brooke di bumi Sarawak suatu ketika dahulu. Sekitar tahun 1930-an yaitu ketika dunia menghadapi kemelesetan ekonomi yang teruk pada waktu itu, Sarawak Rangers juga mendapat tempias yang sama apabila pada tanggal 29 Februari tahun 1932, Sarawak Rangers telah dibubarkan secara rasmi dan akibat pembubaran itu ada di kalangan Sarawak Rangers telah kembali ke kampung halaman masing-masing dan ada juga telah dengan rela hati diserapkan menjadi pasukan polis negara Sarawak. Pada ketika itu, negara Sarawak telah stabil dan banyak keringat mereka dituntut untuk menjaga keamanan di bumi Sarawak pada masa itu. Ketika negara Sarawak di dalam persediaan untuk menghadapi Perang Dunia Kedua, sekali lagi Sarawak Rangers telah dipanggil untuk berbakti dengan negara Sarawak. Pada ketika itu Raja Charles Finear Brooke telah membentuk Sarawak Rangers kembali bagi tujuan pertahanan dan mereka telah terlibat secara langsung di dalam mempertahankan Lutong, Miri dan Kuching sewaktu pencerobohan tentara Jepun pada Desember 1941. Ini terbukti apabila Sarawak Rangers adalah pertahanan terakhir sewaktu pertempuran terakhir di Kuching yang mana memaksa Sarawak Rangers untuk berundur ke kampung halaman masing-masing karena kekuatan tentara Jepun sewaktu itu sememangnya begitu kuat sekali. Seperti kata pepatah lama biar putih tulang jangan putih mata, biarpun mereka telah berundur dan memberikan kemenangan kepada tentara Jepun namun begitu semangat anggota Sarawak Rangers mempertahankan bumi Sarawak tetap sentiasa ada di sanubari mereka dan akhirnya mereka bergabung dengan Major Tom Harrison yaitu seorang anggota tentara-tentara Commonwealth daripada Australia yang melancarkan serangan gerila yang dikenali sebagai pasukan Z. Karena kepandaian dan kepakaran daripada Sarawak Rangers ini ramai tentara Jepun yang telah dibunuh oleh mereka. Setelah Jepun menyerah kalah akibat daripada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, pasukan Sarawak Rangers telah sekali lagi pulang ke kampung halaman mereka untuk kembali ke penghidupan normal mereka sebagai anak Sarawak. Ketika Malaya menghadapi serangan pengganas komunis yaitu pada tahun 1948 yang lebih dikenali sebagai zaman darurat komunis, sekali lagi pahlawan-pahlawan Iban ini dituntut kepakaran mereka untuk membantu Malaya pada ketika itu oleh kerajaan British Borneo Sarawak.
Pada masa ini 49 penjejak IBAN telah dihantar ke Malaya untuk membantu anggota pasukan tentara Commonwealth menangani pengganas komunis pada waktu itu. Kepakaran mereka menjejaki musuh di dalam hutan sememangnya tiada tolok bandingannya. Sepatutnya mengikut perjanjian 49 penjejak IBAN ini hanya bertugas di Malaya selama 3 bulan dan selepas 3 bulan ada di antara mereka telah dengan rela hati untuk meneruskan perkhidmatan mereka di bumi Malaya pada waktu itu. Daripada 49 orang hanya 24 orang yang memilih untuk meneruskan perkhidmatan mereka dan 24 orang inilah yang diserapkan di dalam pasukan Feret nomor 4 yang juga dianggotai oleh pasukan tentara Gurkha dan tentara Force 136. Selepas itu penjejak IBAN ini telah datang silih berganti ke bumi Malaya dan dicatatkan sehingga tahun 1952 telah lebih 1.168 penjejak IBAN yang berkhidmat sebagai penjejak IBAN Sarawak di bumi Malaya. Mungkin ramai yang tidak mengetahui sejarah ini, yaitu penjejak IBAN Sarawak yang kali pertama gugur di dalam perkhidmatan mereka di Malaya hanya berlaku pada 12 Maret 1951 yaitu mendiang Jaweng anak juga yang berasal dari Kapit, Sarawak. Mendiang terkorban karena ditembak secara tidak sengaja ketika melakukan serang hendap ke atas pengganas komunis. Pada ketika itu Mendiang tersilap dikatakan sebagai salah seorang pengganas komunis. Bayangkan setelah beberapa tahun berkhidmat di bumi Malaya hanya pada tahun 1951 baru ada penjejak IBAN yang terkorban di dalam perang. Inilah salah satu keistimewaan penjejak IBAN Sarawak Rangers yang sememangnya begitu pakar di taktik perang serang hendap. Selain itu tercatat satu lagi sejarah di dalam memartabatkan penglibatan penjejak IBAN Sarawak Rangers di dalam perang di Malaya apabila Awang anak Rawing, anak IBAN dari Skrang telah dianugerahkan dengan pingat George Cross manakala Menggong anak Panggit menerima pingat George daripada kerajaan mahkota Great Britain atas keberaniannya menyelamatkan pasukan masing-masing sewaktu keganasan komunis berleluasa di bumi Malaya ketika itu. Biarpun penjejak IBAN Sarawak ini merupakan mereka yang bertugas sebagai tentara namun begitu mereka masih lagi tidak mendapat pengiktirafan sebagai anggota tentara sepenuhnya. Jadi bagi menjaga kebajikan mereka pada dari segi hak dan status setelah permuafakatan antara Kerajaan British Borneo Sarawak, pemimpin masyarakat IBAN dan Kerajaan Koloni British maka pada tanggal 1 Januari tahun 1953, Sarawak Rangers Unit Tanah Melayu telah ditubuhkan secara rasmi dengan pegawai pemerintahnya yang pertama adalah Letnan Kolonel C. J. Baird. Bermula dari tarikh hari itu, barulah Sarawak Rangers dengan rasminya menjadi anggota tentara sepenuhnya. Pada tanggal 1 April tahun 1960, Sarawak Rangers Unit Sarawak, Borneo telah ditubuhkan secara rasminya di bumi Sarawak oleh Kerajaan British Borneo Sarawak dengan pegawai pemerintahnya merupakan anak tempatan yang juga salah seorang penjejak IBAN Sarawak Rangers yaitu Letnan Tom Law anak Isa. Ini merupakan satu penghormatan yang besar kepada perjuangan anak IBAN di dalam Sarawak Rangers memandangkan ketika itu Sarawak masih lagi menjadi tanah jajahan Kerajaan British Borneo. Sarawak Rangers keberanian dan kepakaran mereka dituntut di dalam banyak perang-perang di bumi asing contohnya di Malaya dan Brunei malah Sarawak sendiri walaupun ketika itu Sarawak belum lagi membentuk gagasan Malaysia. Ada antara penjejak IBAN Sarawak Rangers ini telah gugur di medan perang di bumi asing dan telah disemadikan di bumi asing suatu ketika dahulu dan hanya pada tahun 2011, 21 jenazah penjejak IBAN telah dibawa pulang ke tanah air tercinta mereka yaitu Sarawak Bumi Kenyalang. Di dalam perjanjian penubuhan Malaysia, pihak kerajaan British telah bersetuju untuk menubuhkan 2 buah batalion askar Ranger Malaysia dan seterusnya melatih anggota-anggota tentara di peringkat awal dan seterusnya diikuti dengan penubuhan batalion ketiga. Penubuhan askar Ranger Malaysia telah diumumkan di Parlimen British House of Commons oleh Secretary of State for Commonwealth Affairs pada 18 Julai 1963. Hanya beberapa hari sebelum Sarawak merdeka secara rasminya yaitu pada 22 Julai 1963. Ekoran daripada itu, Sarawak Rangers telah dibubarkan secara rasminya dan kemudian pada tanggal 16 September tahun 1963, anggota Sarawak Rangers telah diserapkan menjadi Batalion Pertama Askar Ranger di Raja Malaysia. Batalion kedua Askar Ranger di Raja Malaysia terdiri daripada anak tempatan North Borneo, Sabah, dan batalion ketiga Askar Ranger di Raja Malaysia merupakan anak tempatan Tanah Melayu.
Inilah sejarah panjang Sarawak Rangers dari tahun 1862 hingga 1963 yang kemudiannya dikenali sebagai Askar Ranger di Raja Malaysia setelah penubuhan gagasan Malaysia pada tanggal 16 September tahun 1963. Sarawak Rangers merupakan simbol kemegahan bangsa Sarawak dulu, kini dan selamanya, dan sejarah tentang mereka seharusnya diketahui secara umum oleh rakyat Malaysia amnya dan bangsa Sarawak khususnya. Kepakaran mereka sememangnya amat digeruni oleh musuh-musuh dan bakti serta perjuangan mereka di dalam memartabatkan keamanan di bumi Malaya dan Sarawak sentiasa dikenang sepanjang zaman. Semoga siaran ini dapat menjadi satu ruang informasi kepada bangsa Sarawak di dalam mengenal sejarah perjuangan Sarawak Rangers di Malaysia amnya dan Sarawak khususnya. Terima kasih kerana telah menonton video saya, jangan lupa subscribe dan like agar channel saya boleh berkembang maju. Jumpa lagi di video saya pada masa akan datang.